Saya Arif Hafifi bin Muhammad Faizal. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dan cara mengatasi kes nelayan atau pemancing lemas ketika berada di lautan. Pengenalan. Nelayan atau pemancing adalah dua perkara yang berbeza dari aspek tujuan, tetapi perbuatan yang sama. Sebagai contoh, nelayan adalah satu pekerjaan, manakala memancing adalah satu hobi. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai risiko yang sama, iaitu lemas. Menurut Kamus Dewan Bahasa, lemas adalah keadaan di mana seseorang tidak boleh bernafas. Contohnya, kerana tenggelam dalam air atau terkena gas dan lain-lain. Lemas juga boleh ditafsir sebagai sesak bernafas dan mati kerana tidak dapat bernafas. Nama saya Fatin Husna dan saya akan membentangkan contoh-contoh kes bagi nelayan atau pemancing yang jatuh di lautan. Contoh kes yang pertama, di Sungai Petani, seorang pemancing lemas manakala 5 yang lain terselamat selepas bot dinaiki, terbalik dan dipukul ombak di perairan Tanjung Dawai. Punca perkara ini berlaku disebabkan oleh bot berkenaan dibadai ombak setinggi 2 meter dan menyebabkan mereka tercampak ke dalam laut. Yang kedua, di Kuantan, seorang nelayan tempatan dikuatiri lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam laut semasa menangkap ikan. Keadaan tersebut disedari selepas bot bukat jerut yang dinaikinya tiba di jeti Kompleks Kemunting. Orang ramai mendakwa bahawa mereka tidak melihat kelibat mangsa di jeti dan cubaan mencarinya di sekitar kawasan berhampiran juga tidak berjaya menyebabkan mereka berpendapat mangsa telah terjatuh ke dalam laut. Punca perkara ini berlaku mungkin disebabkan hilang keseimbangan di atas bot dan terjatuh ke dalam laut. Yang ketiga, kejadian bot karam yang berlaku di sempadan perairan Malaysia dan Indonesia di Selat Melaka. Punca kejadian bot nelayan ini berlaku kerana mengalami kerosakan ketika laut bergelora di perairan Johor Bahru, menyebabkan bot terbabit hanyut di bawah arus. Yang keempat, dua lelaki dikuatiri lemas ketika memancing di jeti Mados, Kampung Air Putih di sini hari ini. Berdasarkan maklumat awal, kedua-dua mangsa dipercayai sedang memancing ketika kejadian dan dipercayai lemas selepas hanya bot mereka sahaja ditemui. Punca perkara ini berlaku kerana kedua-dua mangsa dipercayai tidak memakai jaket keselamatan semasa memancing. Yang terakhir, di Johor Bahru, nelayan yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki bersama seorang rakannya karam di Sungai Nibong Batu Pahat. Pagi semalam telah ditemui selamat oleh sebuah kapal dagang petang semalam. Punca perkara ini berlaku kerana cuaca buruk dan ombak yang tinggi. Setiap kapal di laut terdedar kepada risiko kemalangan. Faktor kemalangan dibahagi kepada dua, iaitu kemalangan berpunca faktor semula jadi atau kemalangan berpunca daripada faktor manusia sendiri. Kemalangan maritim disebabkan oleh faktor semula jadi seperti kapal terperangkap dalam ribut, pasang surut air dan angin kencang sama sekali berada di luar kawalan manusia, dan ia sebahagian kecil daripada penyebab kemalangan maritim. Berdasarkan pemerhatian beberapa kemalangan di laut serta pengalaman penulisan sepanjang berkhidmat di kapal tentera laut Diraja Malaysia (DLDM), beberapa isu dikenal pasti berkait rapat dengan faktor manusia yang berkemungkinan tinggi berpunca daripada kemalangan di laut. Implikasi kemalangan tersebut kepada komuniti dan masyarakat seperti kehilangan ahli keluarga disebabkan kemalangan bot karam di tengah laut. Komuniti dan masyarakat menjadi takut ke laut sebab terlalu banyak kes kemalangan di laut. Komuniti dan masyarakat akan lebih berwaspada. Komuniti dan masyarakat akan lebih mengutamakan keselamatan semasa berada di laut. Komuniti dan masyarakat akan hilang punca pendapatan. Sekian, terima kasih. Cara mengatasi kes nelayan atau pemancing lemas ketika berada di lautan. A. Berhati-hati apabila berada di persekitaran kapal. B. Memakai jaket keselamatan.
C. Melakukan isyarat apabila orang jatuh laut. D. Tidak meminum arak dan menghisap dadah. E. Mengenal pasti tanda-tanda bahaya di lautan. F. Mengambil kelas keselamatan marin. Dan G. Mengetahui jadual air pasang surut sebelum pergi ke laut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fidah bin Yusan Kushairi daripada diploma ijazah tahun 2. So, hari ini saya akan bentangkan tentang teknik menyelamatkan orang jatuh laut. So, sekiranya kita yang berada di laut, di darat mahu menyelamatkan mangsa yang sedang terkapar-kapar di air, tidak kira di tasik, sungai, lautan atau ketika di bawah arus banjir sekalipun, kaedah berikut boleh dijadikan panduan. So, yang pertama, menghulur pakaian atau kayu. Fikir dengan pantas barangai yang sesuai di sekitar kita atau mudah dicapai. Jika tiada kayu, gunakan pakaian untuk menarik mangsa. So, dekat sini, apabila kita ternampak mangsa lemas, terkapai-kapai, kita boleh guna pakaian kita ataupun kita boleh guna pakaian kita ikat dan baling ke arah mangsa tersebut. So mangsa boleh tangkap pakaian itu dan kita boleh tarik dengan pakaian tu. So kalau itu kalau tak ada apa-apa benda di sekitar kita, kalau macam ada benda seperti batang, kayu ke, besi ke apa, kita boleh gunakan tu untuk menyelamatkan orang. So, yang kedua, tapi sebelum kita lanjutkan kepada nombor 2, apabila kita nak menyelamatkan seseorang tu, jangan kita terjun ke dalam lautan sebab kita tak tahu kedalaman lautan tersebut. Okey. So, yang kedua adalah mencapak tali. Tali memang sangat berguna. Jadi, jika hendak berkelah di tepi pantai atau mandi sungai, misalnya, usah lupa membawa tali. Kita hanya perlu mencapak tali kepada mangsa dan kemudian menariknya ke daratan. So, tali ni sangat berguna. Apabila contoh kita nak pergi berkelah ke, nak pergi sungai ke apa kan. So, kita kena bawa tali. Kalau takut kalau ada mangsa lemas, kita boleh gunakan tali tu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. So, yang kedua, yang seterusnya adalah penggunaan jaket keselamatan. So, kita ada 5 jenis jaket keselamatan. Yang pertama, sesuai digunakan untuk di perairan terbuka dan direka untuk bertahan lama di dalam air. Yang kedua, sesuai untuk keadaan air tenang dan tidak berarus seperti tasik. Tidak dapat bertahan dengan dalam tempoh yang lama. Yang ketiga, sesuai untuk keadaan air tenang. Reka bentuk yang ideal memberikan keselesaan kepada pemakai. Yang keempat, direka untuk dilempar kepada individu yang tidak boleh berenang. Jenis ini tidak dapat bertahan lama di dalam air. Dan yang kelima, direka khusus untuk melakukan kerja harian di laut seperti nelayan, pemancing dan sebagainya. So, ini adalah jaket keselamatan sesuai terutamanya nelayan atau pemancing yang selalu terlibat dalam turun ke laut. So, yang seterusnya kita boleh tengok contoh jadual air pasang surut. Ini kita catat dekat Kuala Perlis pada 15 ke 16 Januari 2022. So, kalau kita dapat lihat pada waktu pukul 4.52 pagi, air masih dalam keadaan surut. So, pada pukul 11.08 pagi, air dah mula menaik. Air dah mula pasang time tu. So, pada pukul 10.44 malam, air makin tinggi. Air pasang. So, pada pukul 5.24 pagi, air akan menurun balik dalam keadaan surut. Itu saja. So, itu saja
untuk contoh jadual air pasang surut, saya teruskan dengan Sagita. Terima kasih. Saya Sanggita Anupapan Manimaran. Peranan penguat kuasa dalam kes nelayan atau pemancing lemas ketika berada di lautan. Antaranya peranan yang pertama adalah Maritime Rescue Sub-Center iaitu MRSC perlu mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat SAR atau cari lamat sejurus menerima aduan berkenaan nelayan atau pemancing yang lemas. Seterusnya adalah perkhidmatan mencari dan penyelamat cari lamat maritim secara amnya didefinisikan sebagai satu tindakan usaha mencari, menolong dan menyelamat nyawa manusia yang hilang atau dikhawatiri hilang atau berada dalam satu kejadian yang membahayakan nyawa seseorang semasa dalam pelayaran dan bencana tanpa mengira kewarganegaraan atau status mangsa berkenaan. Yang ketiga adalah siap sediakan peralatan first aid kit, stretcher apabila sebelum mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat. Peranan yang seterusnya adalah membuka kertas siasatan dan mengendalikan penyiasatan secara adil selepas menyelamatkan pemangsa tersebut. Sekian daripada saya dan kami. Terima kasih.